Okey. Ni saya baca soalan ni tadi, saya pun terfikir, duk masak tadi, terfikir cari jawapan, duduk kat atas tadi tak jumpa jawapan sampai sekarang Mini Nursery Sri Impian bertanya, sangat valid soalan dia. Doktor, cuba bincangkan bagaimana mengendalikan makanan yang dibeli secara delivery. Macam mana kalau penyedia makanan positif? Macam mana kalau penghantar tu yang positif? Sesuai tak kita nak sanitize makanan tu? Macam pelik lah pula kan? Kalau plastik luar bolehlah sanitize, bekas polystyrene macam mana? Saya rasa hampir semua orang pernah beli makanan secara COD. Mana kita tahu penjual tu positif atau tidak? Mungkin dia sendiri yang tak sedar. Lepas tu memang ramai lah yang sebenarnya setuju dengan Mini Seri Nur Seri Impian Sebenarnya saya pernah terfikir perkara ni dalam satu sesi interview, saya tak ingat TV mana lah, saya ada jawab soalan yang sama juga Sebab tu saya daripada awal daripada dalam bulan 4 bulan 5 tahun lepas saya ada katakan bahawa makan secara berhidang, buffet food adalah paling tinggi risiko untuk dapat jangkitan sebab makanan tu dah ada kat situ, lepas tu kita bercakap-cakap, lepas tu kita cedok. So air liur orang tu dah ada atas makanan tu, lepas tu kita pergi makan pula. Habis terus terus masuk dalam. Dia tak masuk mulut dulu dah, hidung dulu, dia masuk perut terus. Jadi saya rasa memang saya dah lama dah bincang dengan suami saya ke sebenarnya COVID ni masuk kod makanan. Saya pun tak pasti sebenarnya But nampaknya memang daripada droplets lah. Yang persoalannya adalah bila droplets tu jatuh atas makanan tu dan kita makan. Adakah ia boleh menjangkiti sebenarnya? Jadi sebab tu saya kalau boleh, saya takut sangat. Kalau saya pergi satu kedai mamak tu, aneh tu memanglah dekat tempat yang layan semua tu dia pakai mask. Yelah sebab dia takut kita viralkan ni kan. Tapi tukang masak tu tak pakai pun. Yelah dia panas kan. Macam mana dia nak pakai mask? So dia masak-masak tu dia tak pakai. Lepas tu dia cedok, dia letak roti canai, dia letak. Saya agak takut lah sebenarnya. Kalau boleh saya cuba elakkan lah. Tapi kalau nak tanya macam mana nak sanitize, macam mana kita nak sanitize makanan? Jadi it's something yang kita tak boleh control sebenarnya. Dan saya rasa kita hanya boleh berfikiran positif. Kalau larat, masak. Kalau tak larat, terpaksa nak belilah juga. Terpaksa berfikiran positif. Saya rasa itu dah lebih daripada kudrat kita dah. Kita terpaksa berserah dan berharap bahawa orang yang buat makanan tu, itu adalah urusan antara dia dan pencipta. Itu tugas dia, itu kerja dia, itu rezeki dia. Dia kena buat dengan sepenuh hati, dengan cara yang betul. Kerana kalau dia yang buat dan dia yang sebarkan jangkitan itu, maka itu adalah dosa dia dan dia yang kena jawab. Dan kerana itu, kalau saya dah jaga semua SOP dan saya masih ditakdirkan dapat jangkitan tu, saya dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Takkanlah saya nak duduk bawah tempurung sampai habis pandemik ni kan. I really don't know what to do already. Tapi memang ini sering bermain di fikiran saya. Jadi kalau you all tengok mana-mana kedai makanan, kalau you pergi beli dan you nampak orang yang mengendalikan makanan tu, bila dia tak duduk dekat dengan kita, bila dia kendalikan makanan tu, dia turunkan mask, tolong tegur. Kalau saya akan tegur, saya akan marah. Tolong pakai air liur you jatuh atas makanan. Lepas tu macam dia akan geram sikit lah. So dia akan pakai balik. So saya rasa dalam era pandemik ni, kita semua kena jadi makcik bawang guys. Kita semua kena jadi askar. Siapa tak pakai mask, elok-elok kita tegur. Kalau kedai yang sanitizer dia macam air masak, kita royan, kita bising, kita viralkan dia. Siapa yang tak ambil temperature dekat luar, siapa yang tak scan My Sejahtera pun kita viralkan dia. Baru kita boleh keluar daripada pandemik ni, baru kita boleh beli baju raya banyak-banyak, baru kita boleh beraya sakan-sakan. Okay?